Assalamualaikum. Sekejap Kalau anda tak letak dalam rumah, apa yang anda gunakan? Saya baru cakap $200 saja. Ni dalam jangka masa 5 tahun Satu hari makan pun ada yang $100 dah pakai. Makan apa tu? McDonald 10 orang makan. Betul McDonald. Kan? Tak bercakap McDonald. Okey. Nasi Padang. Nasi Padang mahal kan? $10. Okey, apa yang kita ingin tekankan ialah dengan bayaran wang tunai, sebahagian daripada bayaran pinjaman bulanan harus diperuntukkan cash lah. Jadi anda dapat satu down pay sedikit demi sedikit loan yang telah anda ambil. Kerana apa tahu selalu bila kita buat presentation, bila pasal kebanyakan orang tak akan check statement outstanding loan every day, ataupun bila-bila masa bila nak jual baru nak tengok. Jadi bila diorang tengok, Nizam, kenapa masih loan saya dah tinggal 5 tahun ataupun dah tinggal 10 tahun, loan saya macam tak berganjak. Itu kerana terlalu banyak gunakan CPF. Dan saya cakap kalau anda $12,000 ni actually $200 per month cash times 5 years. $12,000. Bolehkah anda simpan di dalam bank selamanya? Tak banyak orang boleh simpan $12,000 dalam bank selamanya. Jadi ini sebagai simpanan paksaan lah. Yes, sebagai for saving. Jadi anda tak tahu tau, kalau anda dah rajin, kata orang tu ala bisa tegal biasa. Saya tak boleh tahan lah. Ala bisa tegal biasa. Apa? Jangan lupa. Betul-betul. Apa? Dia terbiasa. Jadi jadi dah macam tak kisah. Pasal dah second memang nature gitu lah. Pasal dah biasa bayar duit cash ke rumah. Ni saya boleh cakap 200 lah. Tapi biasanya kalau anda yang sudah naik gaji dan sebagainya, ada. So they can actually pay $500 per month. So kalau $500 per month, anda telah pun membayar dan jangka 5 tahun $30,000 to down pay your house. Imagine dengan tunai 5 tahun sikit-sikit tetapi banyak sikit-sikit jadi bukit. Nampak ni $30,000. Siapa nak kasih $30,000 tu kalau kita dengan bayaran $500 sebulan sahaja untuk cash. jangka masa 5 tahun. Cash bukan CPF. Jadi CPF anda $30,000 CPF boleh meningkat dari segi menjana interest. At the same time you pun telah down pay you punya rumah anggaran $30,000. Dan juga bermaksud $30,000 cash yang anda dapat dalam gaji anda tu tidak wasted tidak tidak terbuang lah. Tidak terbuang begitu saja dengan pembelanjaan yang mungkin yang tak memadai dan sebagainya. Tetapi untuk ke rumah, dan rumah ni akan menjadi satu aset yang akan membantu anda in future. Kita ada satu soalan daripada Encik Osman Abdullah. Dia tulis English saya bacakan. What is accrued interest in CPF regards to HDB property? Kalau saya terjemahkan Encik Osman, apakah itu accrued interest tentang HDB property lah. Jadi Niza, awak ingin accrued interest tu maksudnya anda let's say anda ada $100,000 dalam wang CPF, tapi anda tak letak $100,000 tu dalam akaun CPF anda. Anda gunakan untuk rumah. Jadi bank CPF anda tu, bank retirement anda yang anda gunakan wang tu, kan saya cakap wang pinjaman. Jadi sepatutnya dia menjana interest tiap-tiap tahun dalam 2.5% dan plus minus 1% dan sebagainya. Could be 3.54%. Tapi dia tidak dapat menjana interest pasal anda telah gunakan untuk rumah. Jadi anda, selagi anda tak jual rumah anda tak boleh dapat interest itu. Jadi bila anda jual, anda harus pulangkan balik duit itu, $100,000 plus interest yang let's say 2.5% times the number of years you've been using it for the house. Boleh kalau saya rumuskan awak ada $100,000 dalam CPF, tapi sekarang awak keluarkan $100,000 tu dari CPF untuk bayar rumah. Jadi sekarang CPF kosong. Jadi anda gunakan untuk bayar rumah dalam jangka masa 5 tahun tu, dia telah pun menjana interest
2.5% lah. For every 100,000, 2.5 is 2,005. So 5 years So kalau kali secara kasar lah 5 years itu 12,005. jadi sepatutnya kalau 100,000 tu masih dalam OA anda akan dapat 12,500 interest. Jadi pada 112,000. so you ada 112,500. Tetapi sekarang In fact, duit more tu lah. sekejap sekarang duit tu belum, duit tu tidak ada dalam OA, dia telah dikeluarkan. Jadi bila anda jual rumah, duit tu dengan interest harus pulang pada OA anda, bukan pulang pada government pulang pada OA anda. Selagi anda gunakan CPF dan selagi anda tidak jual rumah tu, wang tu tidak akan dikembalikan kepada CPF lah. Tu yang boleh, kalau saya boleh rumuskan secara Jadi dasar. kalau anda pernah atau anda sendiri tinggal di rumah anda lebih daripada 15 tahun ke atas. Okey, kita nampak ni Nizam, pelanggan-pelanggan kami yang telah tinggal di rumah yang sama selama 15 tahun ke atas. Ada 17 tahun, ataupun ada telah bayar penuh 20 tahun. 20 tahun bayar pakai CPF sepenuhnya easily anda accumulate atau apa? Accumulate in Malay. Anda mengumpul sebanyak 50,000. This is only for like maybe 17 years. 50,000 interest dari 100,000 of CPF use. Jadi itu sebab kalau harga HDB tidak meningkat selebihnya, anda kerugian 50,000 interest dan banyak yang lain. Saya rasa yang penting jika anda menggunakan CPF untuk rumah, anda harus ada mekanisme ataupun instrumen lain untuk simpanan lah, supaya dapat tokok tambah bila anda retire. Kerana CPF ni selagi anda tidak jual rumah tu, dia punya interest akan naik lah. Ini yang kita harus peka tentang, supaya kerana harga HDB tidak akan melambung naik. Atau jadi, mendatar sama Yang penting jika anda ingin reset anda punya CPF, salah satu caranya ialah dengan menjual, beli rumah yang sederhana ataupun rumah yang lebih kecil tetapi yang lebih baru. Mungkin umurnya baru 5 tahun. Inilah salah satunya cara untuk reset awak punya CPF. Jadi anda dapat pulangan yang lebih lah. That's the key. Tapi ini secara, sebenarnya kalau misalnya anda jual rumah anda sekarang, anda mempunyai sale proceed yang banyak. Okay, that's why untuk pelanggan-pelanggan yang menggunakan HDB loan tu HDB loan, kenapa HDB menyuruh anda pulangkan 50% daripada cash proceed anda ke rumah lagi satu? Kerana inilah mereka mahu anda menggunakan CPF sekurang yang boleh. Dan also kenapa sekarang kalau anda beli rumah yang lagi satu, kalau anda banyak CPF, anda boleh park up to 20,000 per person dan yang lain boleh gunakan. Kenapa begini? Kerana ini untuk anda lebih peka dalam guna less CPF. Jangan risau, jangan gusar. Mungkin informasi yang kita beri ni mungkin anda pun by the time now lost already. Jangan takut, kerana ini kita bukan nak menakut-nakutkan, tapi kita ingin memberi peringatan. Jadi jika anda ada persoalan, boleh hubungi kami tanpa obligasi. Jadi kita tak nak give too much information yang terlalu, nanti boleh jadi senang cakap lah, CPF ni untuk wang retirement anda, untuk retirement fund anda. Awak tahu kan, setiap tahun retirement sum akan naik ikut inflasi. Jadi kerana itu guna kurang CPF dalam pembelian rumah. Mungkin ialah anda pun ada yang tidak setuju dengan pendapat kami, tapi ini adalah satu discussion yang terbuka. Ini pandangan kami sebagai konsultan yang kami rasa important anda tahu macam mana penggunaan CPF yang berkesan lah. Tapi topik pada hari ini mungkin kita rumuskan topik hari ini terutama sekali pada mereka yang ambil grant, CPF grant ni. First thing, kenapa ia dipanggil CPF grant? Kerana grant ni diberi pada anda melalui caruman melalui CPF anda. Jadi panggil CPF. Jadi bila duit grant tu masuk CPF, dia akan attract accrued interest sebelum HDB potong. Jadi secondly, jika anda ambil EHG dan PHG, first 60,000, yes, bila anda jual rumah akan kembali pada OA, yang balance bakinya akan diperuntukkan pada SA dan MediSave. That one important.
tak nak tahu penjelasan lebih teliti, lebih terperinci, hubungi Nizam. Mana Very kita punya important. nombor Nizam? Alamak. Dia lupa satu benda ni. Dah tukar pula ni. Ni saya tak sempat nak buat. Okey. Yang nombor yang pertama tu 97876959. Ni nombor price nombor 1. Ini nombor saya. 9670 4504 ni nombor telefon Nizam Adli. Boleh pilih lah siapa awak nak hubungi. Mana yang awak suka. Awak hubungi Nizam, awak dapat Nizam. Awak hubungi Nizam, awak dapat Nizam. Jadi no problem. Ataupun jika anda ingin cari kami di media sosial ataupun di YouTube, @Nizam SG lah. Apa yang kita ingin mungkin saya rumuskan terakhir ialah penggunaan CPF itu harus ada strategi, kerana ia akan menjamin jika retirement kita ni ada kelebihan ataupun kita harus bekerja selepas kita pass our retirement age lah, important. Jangan lalai menggunakan CPF, wang CPF anda, kerana dia ada manfaat yang kelebihan yang lain di masa hadapan yang anda harus peka sekarang, bukan bila anda dah 55 tahun, tapi sekarang anda masih muda. Betul. Banyak yang kurang perancangan, bila kita jumpa dah nak masuk 55 baru nak rancang. By the time savings tak ada, retirement account pun kurang, CPF pun kurang, jadi ia menjadi beban ataupun terdesak kerana mungkin ada keperluan yang lebih terdesak. Jadi important kita ingin terutama sekali yang muda, yang baru kahwin, yang ingin membeli rumah, buat perancangan teliti. Jangan takut gunakan wang tunai untuk pembayaran rumah kerana ia akan membantu anda dalam jangka masa panjang. Ia adalah tabiat yang baik juga. Jangan dengar cakap orang kedai kopi yang cakap ada CPF buat apa, pakailah. Itu mentality yang kurang. Pakai boleh, tapi dengan strategi yang dengan teliti, dengan berhemah. Important. Dan nak cakap pasal CPF tu, sekarang kita pun pernah banyak pelanggan yang muda-muda di sana yang bekerja freelance dan sebagainya. Kami ingin nasihatkan anda volunteer pay CPF. Kalau anda punya pekerjaan tidak membayar CPF, anda pun boleh volunteer bayar CPF sedikit di OA, kerana ia akan membantu anda bila anda membeli rumah dan sebagainya. Dan juga kalau anda ada pekerjaan yang tidak membayar CPF, kami harap anda pun plan to find a good job yang membayar CPF, kerana ia akan membantu anda. Jika anda ada perancangan untuk membeli rumah lah, yang important kerana banyak yang sangkut lah terutama. Cari pekerjaan yang ada CPF contribution, kerana ia memang sangat baiklah, mustahak untuk anda, especially untuk anda yang ada nak beli rumah. So very important. Apa-apa juga jika anda terutama sekali every case is unique. Tak ini secara general saja kita punya perbincangan. Mungkin terlalu teknikal, tetapi saya harap jika anda ada soalan, ataupun ada keliru sikit, hubungi kami. Nombor kami tertera di bawah tu, ataupun PM dan DM kami di Instagram, Facebook di Nizam SG, supaya kami dapat memberi penjelasan yang lebih terperinci, case to case basis. Tapi anda ingin yang baru nak beli rumah, tahu yang grant ini boleh membantu, tetapi harus digunakan secara peka lah. Tidak boleh. Actually ni topik Nizam ada juga kena-mengena dengan satu topik. Tapi saya tak tahu nak cakap ke tidak. Tak apa, jangan cakap. Tak ada, nanti tak habis cerita kita ni. Orang pun dia ada berkaitan dengan menggunakan grant. Saya harap pada pelanggan-pelanggan kami di sana, atau yang ada pertanyaan yang lebih terperinci dan mungkin yang ke topik yang saya ada dalam kepala otak saya ni sekarang, tapi anda boleh message kat situ next topik nak cakap apa. Important ada jika maklum balas pun important. Jika anda rasa kita terlalu teknikal atau terlalu membebel ke apa ke, tapi yang penting kita we care for you. Tu pasal kita ada topik sebegini kerana kita sayang. Kita sayang selalu pada pelanggan-pelanggan kita, dan juga kita tidak mahu anda dan usul kaum kerabat kita tak mahu anda terjerat pasal banyak kes yang telah kami lalui yang kesian lah.
Tapi ada yang mungkin ada apa solusinya, ada yang tak ada solution. Jadi itu yang kita nak beritahu pada anda. Jadi jangan ragu, jangan gusar. Ada masalah ataupun ada pertanyaan, nombor kami tertera di sini. Hubungi kami tanpa obligasi. Ya. Baiklah, saya rasa dah hampir 45 minit kita berbual. Sebelum kami akhiri, minta maaf jika kami tersalah kata and all that. Tapi important, maklum balas ataupun tak tahu, tanya pada pakar yang profesional, bukan tanya pada members kat kedai kopi. Ya, kerana penggunaan CPF anda berlainan dari orang lain. Okey, bagaimana anda menggunakannya dan sebagainya. Jadi case to case basis. Masalah anda mungkin tidak sama dengan masalah kawan-kawan anda. Yes. Jadi jangan ambil There's no cookie cutter there's solution. no one solution for all. Yes. Jadi tanya pada pakar. So dengan itu, saya Nizam Adli Dan saya Niza Ali. jumpa anda minggu hadapan di Wal Hartanah SG. Bye-bye.